pada PWDC. Daripada PWDC kita ada Encik Izzuan, pegawai kanan PWDC, Cik Mazidah, pegawai program PWDC, dan juga Encik Aiman, pegawai program PWDC. Okey, terima kasih, sebetulnya terima kasih saya ucapkan kepada pihak Knowledge kerana berbesar hati untuk mengadakan sesi taklimat ni lah, untuk memberi penerangan yang lebih lanjut berkenaan dengan program Empower NCER ni. Okay, dan juga terima kasih kepada puan-puan usahawan di bawah program PWDC dan juga bawah KPWPP kerana dapat luangkan masa pada petang minggu ni untuk sesi taklimat online ni lah. Dan juga kepada kita punya salah satu kita kata tulang belakang jugalah untuk PWDC, iaitu JPWK. Okay, so JPWK juga terima kasih hadir untuk mendengar taklimat ni, dan kita harapkan JPWK juga boleh dah dapat maklumat ni, boleh sebarkan kepada komuniti masing-masing lah untuk join program anjuran NCER ni. Okay, tapi terlebih dahulu saya nak maklumkan jugalah kepada puan-puan sekalian supaya menggunakan masa yang kita ada untuk taklimat ni untuk mendengar dengan teliti berkenaan dengan program ni, dan juga kalau ada sebarang soalan, sebarang pertanyaan untuk maklumat yang lebih lanjut, ataupun ada yang tak faham, okay, ataupun nak tahu lagi macam mana proses dan sebagainya, kita minta puan-puan boleh tulis soalan dekat Q&A, dan pihak pihak NCER akan menjawablah untuk soalan-soalan puan. Okay, so diharapkan dalam masa yang kita ada ni, walaupun kita buat dalam online, diharapkan puan-puan boleh bagi tumpuan lah dan dengar, sebab ini adalah salah satu usaha daripada PWDC juga untuk kita buka lagi ruang dan juga peluang dan juga platform kepada puan-puan untuk kembangkan lagi puan-puan punya pengetahuan, puan-puan punya perniagaan kepada peringkat yang lebih tinggi dengan join lah program-program lain daripada agensi yang memang tertumpu lebih kepada pembangunan usahawan dan juga pemerkasaan komuniti. Okay, so saya pun tak nak panjang lebar, so saya serahkan balik pada Encik Vil untuk beri penerangan lebih lanjut berkenaan dengan kita punya program pada hari ini. Okay, terima kasih. Go to you, Encik Vil. Okay. Terima kasih Pak Hanis. Okey, terima kasih semua untuk datang hari ini. Saya memang hari Sabtu pukul 2 lebih dah after lunch kan. So harap-harap saya tak bagi orang mengantuk lah. Okay. And second thing is, kalau ada apa-apa soalan, boleh masukkan dalam chat Zoom ini. Kalau tak tahu nak guna chat, boleh klik yang raise hand button tu. Nanti saya akan bagi akses untuk mic. So puan-puan boleh tanya soalan melalui voice lah. Okay, dari mic. Okay, so saya nak bagi introduction dari saya. Nama saya Vil Muruga. Saya dari Knowledge Group of Companies. Kita under the companies, kita ada company yang kita panggil Professional Knowledge Center. So kita adalah service provider untuk pegawai, pihak NCER, NCIA untuk buat program Empower NCER ni. Okay, dalam program Empower NCER ni ada banyaklah yang pihak PKC yang kami nak buat ni latihan section latihan dan kemahiran section latihan kemahiran dan keusahawan di bawah program Empower NCER ni. Kita ada lebih dari almost 20 hingga 30 kursus yang kita nak bagi percuma kepada peserta-peserta di daerah-daerah di Pulau Pinang. Kita ada 5 daerah di seberang perairan utara, seberang perairan tengah dan seberang perairan selatan. Di bahagian pulau di barat daya dan timur laut, dan di Perak kita ada daerah Krian, Manjung dan Larut Mata dan Selamang lah, LMS. Okay.
So kita ada 8 daerah yang kita buat program-program latihan kemahiran kewirausahaan ni. Okay. So sebenarnya hari ini saya nak bagi information tentang NCER, apa tu NCEIA, apa tu NCER, kedua-dua tu perbezaan dan siapa dia orang. Dan yang ketiga saya nak bagi terangan tentang program-program di bawah MPNC yang sudah berlaku tahun lalu. Dan yang ketiga saya akan ceritakan tentang program-program yang kita nak buat tahun ini. Dan keempat saya akan bagi QR code di slide ni, di yang screen, kalau puan-puan boleh scan dan untuk register. Kalau tak, saya akan bagi nombor telefon pegawai-pegawai kami yang puan-puan boleh call untuk register lah. Okay. So saya akan teruskan slide saya. Semua boleh nampak skrin Okay. Okay, saya ada satu soalan. Siapa kenal siapa tu NCIA? Pernah dengar tak? NCIA, pernah dengar? Pernah dengar, bagi thumbs up. Kena interaktif sikit pasal lepas lunch saya tak nak orang yang tidur Okay, alright, ada thumbs up. Okay, bagus. Okay, so saya akan bagi apa tu NCIA, dan kita akan fokus untuk program modal insan bersepadu NCER, dan saya akan tunjukkan success story kita dari NCR ni sebelum kita pergi untuk yang lain lah. Okay, testimoni program pun saya akan bagi. Alright, so NCR ni kita panggil NCIA ni Northern Corridor Implementation Authorities. Okay, belum dengar? Okay, alright, bagus. Okay, then saya bagi introduction untuk NCIA lah. Okay, so NCIA ni adalah pihak berkuasa pelaksanaan koridor utara, dalam bahasa Malaysia. Dia ditubuhkan di 2008 di bawah Akta Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara 2008. Untuk actually bila dia found in 2008 di bawah PALA, fokus dia nanti untuk bawa investment untuk kawasan-kawasan di negeri utara. So kita dari negeri ini, kalau tengok dalam map ni, kita ada Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Okay, so kita ada 4 negeri di bawah NCIA. So pihak yang uruskan 4 negeri ini kita panggil Northern Corridor Implementation Authorities. Okay, yang pihak yang manage 4 negeri ini. Yang kawasan-kawasan yang 4 negeri ini di bawah Northern Corridor ni, kawasan Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak, kita panggil Northern Corridor Economic Region. Okay, yang itulah beza. Northern Corridor ni pihak berkuasa, NCR ni, Northern Corridor NCIA itu pihak berkuasa, NCR ni adalah kawasan di bawah NCIA. Okay, so fungsi NCIA ni untuk ini melaksanakan aktiviti kerajaan di kawasan economic region ni. Yang kedua, also membawa investment dari luar negara di kawasan-kawasan economic region ni. Kalau puan-puan pernah dengar, ada NCIA ada buat projek di Cuping, di Perlis untuk buat kawasan untuk warehousing. Okay, kalau Pulau Pinang, kalau puan-puan pergi tengok kat Batu Kawan, ada factory yang semua tu, so di bawah itu actually di bawah projek-projek di bawah NCIA lah. Okay, so fungsi objektif untuk NCIA ni untuk mempertingkatkan potensi ekonomi di kawasan ni, dan also membawa seimbangkan ekonomi lah, ekonomi aktiviti di kawasan-kawasan ni, untuk actually kalau tak nak buat factory saja banyak, but then yang industri-industri kecil ke SME ke yang tu tadi di support. So objektif NCIA ni dia menggalakkan aktiviti and also ekosistem. Kita panggil ekosistem. So industri besar pun ada, MNC pun ada, SME pun ada, kedai-kedai kecil pun ada, entrepreneurs pun ada also gig economy pun ada. So NCIA punya job ini untuk merangsangkan ekonomi di kawasan ni lah. Okay. Ada apa-apa soalan tentang NCIA? Webinar ni kamera dan mic boleh off tak? Ada peserta yang anak-anak tengah ada bersama dia orang. Okay. Sebenarnya, okay, tak apa. Webinar ni memang
tak ada noise dari participant, don't worry about it. Okay. Alright, so slide yang kedua ni, okay, program modal insan. Okay, program-program kalau you tengok di bawah NCI ini ada banyak program. Okay, ada yang program yang membasmi kemiskinan tegar menjelang 2025. Kita ada lebih kurang 50,000 peserta di bawah program miskin tegar ni. Kita ada Kasih Ibu NCR di mana dia orang bagi up to RM500 deductible untuk medical expenses, nak masuk klinik boleh. Dan Empower NCR also ada bimbingan akademik untuk SPM students, macam mana untuk prepare dia orang untuk SPM. Dan Empower NCR also ada transformasi community punya program di bawah inisiatif membasmi kemiskinan tegar lah. Okay. So yang tu program nombor 1. Yang kedua, untuk B40 dan orang asli, kita ada program bimbingan kemahiran dan keusahawan yang saya nak cerita hari ini. Dan yang program ini juga ada lagi satu, iaitu kebolehpasaran produk dan tenaga kerja e-dagang, iaitu kita panggil program NCR Jom Niaga lah. So program Jom Niaga ni dia start masa PKP, so sekarang kita nak habiskan program ni. Program Jom Niaga ni tak ada lagi dah. Okay, dia fokus untuk Empower NCR, kemahiran dan keusahawan saja untuk sekarang. Yang ketiga, kita ada program untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana, di mana NCIA ada option yang dia bagi pembiayaan pinjaman untuk SME. Yang kedua, dia ada buat branding and packaging punya khusus training, halal certificate tu semua ada, and also grant sebagai tipping point untuk perusahaan Bumi Putra pun dia ada bagilah di bawah pertumbuhan dan kelangsungan PMKS. Alright. Yang keempat, kita ada program melahirkan bakat kemahiran tinggi dan menggalakkan tenaga kerja di NCR. Yang ini kalau company-company nak hire graduan-graduan yang menganggur, NCIA akan bayar dia punya substitute, dia punya gaji 50% untuk 1 tahun. Kalau industri nak hire lah. So kita ada 4 sektor di mana ada lebih kurang, kalau combine tengok, ada lebih 100,000 orang yang actively participating under program-program di NCIA. Okay. So yang hari ini kita nak fokus ni yang kedua lah, yang ini lebih B40 dan orang asli untuk Empower NCR kemahiran keusahawanan. So yang ni saja nak bagi tahu tentang program-program yang ada. Alright. Kalau tuan-puan tengok, kita ada untuk program modal insan bersepadu NCR di Pulau Pinang saja dari 2019 hingga 31 Disember 2022 kita ada lebih kurang berapa orang sini, total of 15,000 lebih syarikat yang sudah ada di bawah program-program ni, and total participant pun kalau perempuan tengok dari B40 kuat tinggi jugalah, dan saya akan tunjukkan success rate program ni sebentar lagi. Alright, success rate program ni sangat tinggi. Pasal apa? Komitmen yang kita nak dari participant untuk program ni adalah untuk 1 tahun. Okay, program ni kita ada 3 sektor di mana kita ada training, dan kita ada hard skill, soft skill dan pantauan. So kita ada 3 level. So saya akan tunjukkan yang tu sebentar lagi. Alright. Okay, yang inilah. Okay. So kita sekarang tengah buat profiling dan recruitment untuk program kemahiran dan keusahawanan. So macam saya kata tadi, program ini ada 4 peringkat lah. 4 peringkat ni kita akan buat yang first 3 bulan ni kita dah start bulan 12 tahun lepas. So sebelum hujung bulan ini, so sebelum bulan 2, end of bulan 2 ni, kita ada dalam proses untuk mendaftar 1,200 orang di Pulau Pinang dan Perak. So 150 orang di setiap daerah. Okay, 150 orang di setiap daerah. Kita ada dalam proses pemilihan peserta. Okay. Lepas kita ada 5 peserta, kita akan start kursus kemahiran dan keusahawanan pada bulan 3 sampai bulan
paling minimum pun ada yang khusus 100 jam, ada yang khusus 120 jam. So kita akan buat khusus ni pada hujung minggu, hari Ahad, Sabtu dan Ahad mostly, pasal kalau puan-puan ada kerja ke atau tuan-tuan ada kerja, kami memang temu kerja your working hours. So khusus ni akan berlangsung pada hujung bulan. Kalau 100 jam, dia akan ambil masa lebih kurang macam 20 hari lah. Okay. So khusus-khusus ni akan berlangsung di hujung minggu untuk masa dalam 3 hingga 6 bulan. So yang tu peringkat kedua lah, yang warna hijau ni. Lepas peringkat kedua, kita akan buat khusus untuk another 3 bulan macam mana nak buat e-dagang. Macam kalau tuan-puan sudah ada barang, macam mana nak jual di Shopee, macam mana dijual di Lazada. Yang kebanyakan orang Malaysia dia kenal Shopee dan Lazada aja. Shopee dan Lazada nak jual kat Malaysia dan Singapura mungkin boleh lah. Tapi kalau macam mana nak jual kat luar negara, macam mana nak jual kat Europe ke atau macam US. Yang tu kita ada platform digital kita panggil Etsy. Okay, yang tu pun kita akan ajar macam mana nak buat, macam mana nak buat buku kira-kira, macam mana nak buat SSM registration, macam mana nak buka enterprise, macam mana nak buka sendirian berhad, macam mana nak maintain buku account, macam mana nak dapat loan dari bank, macam mana dapat grant dari bank, macam mana nak apply, macam mana nak buat tender, macam mana nak buat proposal, dokumen. Yang tu semua kita akan ajar untuk 3 bulan. So hari Sabtu Ahad kita akan ajar lah. So khusus hard skill 3 bulan, khusus soft skill untuk yang buat proposal semua tu untuk 3 bulan. Lepas tu kita akan pantau macam mana puan-puan dan tuan-tuan buat bisnes, okay? Untuk lagi 6 bulan. Make sure apa yang tuan-tuan belajar tu akan diimplement. Okay, kalau ada apa-apa challenges, kami akan bantu untuk get back on track. Okay, make sure you are successful. So because your success ini bergantung kepada you punya komitmen. Tapi apa-apa pertolongan, apa-apa help yang you need dari pihak NCIA atau pihak kami akan datang tolonglah. So kita akan buat pantauan untuk setiap 6 bulan. Pegawai-pegawai kami akan datang ke premise anda. Kalau you buat business dari rumah pun, kita akan main rumah, make sure you're there. Okay, make sure business is happening. Yang paling best part ni, okay, kalau you sudah masuk dalam program ni, dalam 3 bulan you dah masuk kelas, activity okay, commitment okay, kita akan bagi satu kit permulaan untuk business for free. Okay, kit ni completely disponsor oleh NCIA. So I give an example. Kalau perempuan nak buat business baking ke atau perempuan nak buat khusus masakan, kalau puan minta saya nak oven saya besar sikit, then pihak NCIA akan belikan oven. Kalau puan kata oven saya sudah ada, saya nak mixer, boleh kita bagi. Yang kita buat khusus kat seberang di seberang Perai Utara, dia ada khusus urut lepas salin. Bersalin tu ada yang dapat meja massaging table tu kita bagi free. Okay, untuk participant lepas khusus. Ada yang ambil khusus repair aircon. Kita bagi entire tool set yang tu RM1,000 lebih tu kita bagi untuk free. Kalau dia masuk kelas, ada komitmen, tunjuk memang interest, dia dapat sijil, dia dapat sertifikat, lepas tu kita bagi dia dapat alat-alat untuk start business pun kita bagi. Okay. So yang ni macam semua sudah ada lah. Yang kami minta dari tuan-tuan dan puan-puan ni, komitmen tu je. Okay. So yang ni gambar dari previous punya program. Kalau ini sampel-sampel khusus yang kita ada. Kita ada khusus kecantikan dan rambut ada, khusus jahitan dan reka bentuk, reka fashion ada, pendawaian elektrik ada, kita pun ada khusus khusus masakan dan kulineri ada. Okey. Tahun ini khusus masakan dan kulineri pemprosesan ini kita tukar sikit. Okey, pasal tahun ini permintaan untuk retort packing ini sangat-sangat tinggi. So khusus masakan ni kita tak ajar macam mana nak masak saja, kita akan ajar macam lepas you masak macam mana nak buat packing retort. Okay, how to pack for retort, lepas packing retort macam mana nak buat branding, macam mana nak buat expiration date sticker, macam mana nak buat logo, semua tu kita ajar. So from
before, during and after. Tiga proses pun kita ajak untuk partisipan tuan-tuan dan puan-puan macam mana nak buat kursus masakan. So kita tak ajak macam mana nak masak saja. Yang ni retort packing pun ada. So retort packing ni kalau tuan-tuan puan-puan nak buat retort packing, kalau let's say lah kita buat sambal ke apa ke, kalau kita buat guna proses retort, dia tahan selama 2 tahun dalam pack tu je. Okay, 2 tahun. So nak jual dalam eBay ke, nak jual dalam Shopee, Lazada pun boleh. Okay, so yang itu kita ada satu program yang baru kita nak include tahun ni. Best part, ada yang minta lepas kursus masakan dan retort ni, dia minta segenap retort machine. Pihak kami dan NCA bersetuju untuk bagi retort machine lah. Setiap partisipan yang go through this program, dia akan dapat satu retort machine. Okay. Alright, ada apa-apa soalan sampai sekarang? Ada soalan? Tak soalan? Ada soalan boleh tanya kat chat atau Q&A. Kalau tak, saya continue. Okay, saya dapat thumbs up. So, tak ada soalan Alright, saya continue. Okay, ada satu soalan. Saya nak buat paste dan sambal. Boleh. Okay. So sebenarnya masakan biasa ni, kalau kita masak sampai 100%, okay, nak masuk dalam retort machine ni, retort machine pun akan masak juga. So nak proses untuk buat retort ni, chat tak disable tu? Chat boleh. Okay, so nak buat dalam retort machine ni, prosesnya ada different scale lah. So kalau perempuan masuk dalam kursus, dia akan ajar macam mana nak masak untuk jual sekarang, atau macam mana nak masak untuk retort packing, so boleh jual later on lah. Okay, so dua-dua pun dia cover. So yang ni untuk answer soalan. Encik Phil. Yes, Puan. Maksudnya untuk contohlah macam ada usahawan PWDC yang memang dah ada produk lah. Jadi kira kalau kata masuk program ni, mereka akan dapat kursus bukan saja yang mereka masak tu, tapi akan ada kursus-kursus contoh macam mana mereka kena belajar dulu macam mana buat retort, apa tu retort, macam tu lah kan. Maksudnya mereka kursus ni bukan sekadar kursus yang dia kena masak, tapi dia ada knowledge berkenaan dengan macam mana pemprosesan, betul ke? Betul. So most of the time like perempuan dah memang dah expert in cooking kan. So dia memang sudah ada business, dia mungkin sudah ada, dia memang expert nak cook, dah masak dah. Tapi bila dia masuk kelas ni kita ada 100 jam kan. So 100 jam ni machine retort ni lebih kurang hari tu saya tengok dia lebih kurang macam functionality dia macam imagine a glorified punya microwave lah. So you tekan button, you masuk dalam, you just tutup, dan lepas dia proses, ambil keluar aja. So nak belajar tentang machine retort ni mungkin mengambil masa dalam 1 hari atau 2 hari sajalah. Okay. Tapi kursus ni akan berlangsung untuk like combine dalam masa 3 bulan ni, hari Sabtu Ahad, ada lebih kurang 12 hingga 13 hari untuk kursus hard skill saja. So kita memang akan ajar macam mana nak masak, macam mana nak buat packaging, macam mana nak buat branding, macam mana nak buat retort packing. Plastik dia lain daripada yang plastik kita biasanya gunakan. So yang tu semua dia akan ajar. So memang ada kursus macam mana nak masak, macam mana nak packing, macam mana nak proses, macam mana nak shipping nak buat. Lepas buat shipping, macam mana nak promote you punya business online. So Google search engine pun kita ajar macam mana nak buat business analytics on Shopee, Lazada pun kita ajar. Then kita akan ajar also macam mana nak shipping pun, itu semua. The whole package ni kita cover. Okay. Bakery pun sama. Bakery pun kita akan cover pretty much proses-proses macam mana nak buat. Sekarang bakery pun permintaan untuk macam mana nak buat kek tak banyak sangat. Soalan yang kebanyakan saya terima ni, Vel, saya memang dah tahu macam mana nak buat kek, tapi saya nak belajar macam mana nak buat icing, decoration, nak buat gempa-gempa sikit tu. Permintaan macam tu pun ada. So kita akan cover memang basic untuk cake baking, dan also decorations pun kita akan cover lah untuk bakery. So that's question. Okay, retort boleh guna untuk botol kaca ke? Okay. Okay, yang tu saya tak pasti. Saya kena tanya saya punya
expert dari Rethought punya program tu. Saya akan kalau Puan boleh contact, nanti saya akan share saya punya pegawai punya nombor. Puan boleh message pegawai saya akan carikan answer untuk Puan. Okay, yang tu saya tak ada answer untuk sekarang, bahasa sekarang. Okay, bolehkah saya tambah extra kursus dalam program ni? How to add on please? Okay, Shanti, tambah extra kursus. So setiap kursus ni kita memang sudah ada certification program. So certificate ni kena di-issue dari universiti atau ILP atau GIAT-MARA. Okay. So kursus-kursus ni kita compile tapi based on permintaan saja. So kita ada follow yang demand sajalah. Okay. So nak tambah kursus, Puan boleh buat permintaan, tapi kalau tak ada permintaan banyak sangat, mungkin tak add lagi lah. Alright. Encik Will, is this course only for B40? What if I don't fall on the B40 category? Okay, please advise. Okay, Puan Lalita, okay, untuk Pulau Pinang, untuk B40 ini kita consider isi pendapatan keluarga 4,850 ke bawah kita consider as B40. Kalau Puan bukan dari kategori ini atau pendapatan isi keluarga lebih dari 4,850, Puan tak boleh masuk dalam kursus ni. Okay. Pasal ini fokus NCI ini memang untuk B40 sahajalah. Alright. Alright. Okay, supposedly memang boleh guna untuk botol kaca. Okay, alright, Puan. I am not sure, but I need to check untuk yang itulah. Okay. So let me continue. So kita also ada khusus untuk bipolar komputer dan telefon bimbit. So telefon bimbit dan komputer ni mostly ada permintaan dari guys lah kan, yang dia buat khusus ni. Memang success story NCA pun one of the participant yang masuk dalam kursus ni sekarang dia sudah ada 3 kedai. Pendapatan bulan dia ada lebih 300,000 sebulan. 300,000 sebulan. So yang tu memang NCA punya success story ni. Khusus penyelenggaraan otomotif pun kita ada. So ada yang school dropout. Let's say form 5 dah habis, result tak bagus sangat. Dia memang tak nak belajar lagi, dia nak masuk kerja, dan kita ada banyak kursus-kursus untuk school dropout pun ada, SPM, STPM, diploma dropout, degree tapi menganggur lagi, banyak kursus kita ada. Okay. Kursus kimpalan kita ada, tapi khusus permintaan tinggi di Perak, bukan di Pulau Pinang. Khusus bakery dan pastry ni memang permintaan tinggi di daerah-daerah di Pulau Pinang lah. Okay. Yang ini khusus-khusus yang ada lagi lah yang kita ada. So ini sampel-sampel, puan-puan dan tuan-tuan boleh tengok. Okay, peranti pintar ada, pengendalian trailer kontainer, multimedia, penyedia bekuan, okay, jahitan, yang itu semua adalah. So ini some of the khusus yang ada. Okay. Best part ni, okay, kita akan buat satu convocation untuk setiap participant yang habiskan kursus dengan kita ni. Kita akan ada satu convocation. Convocation yang kita buat ni macam real university level convo lah. Okay, yang ni dari gambar-gambar convo yang dari tahun lalu yang kita buat. Kalau tuan-tuan tengok ada yang pakai semua yang hat, jubah semua tu ada. Kita akan buat satu untuk tahun ni juga untuk participant dari program yang kita akan langsungkan ni. Okay, best part. Yang ni excited sangatlah. Kebanyakan yang tak pernah masuk universiti, bila dia masuk program ni, lepas tu dia dapat sijil dari universiti ke atau ILP ke atau GIAT-MARA, dia memang happy lah. Okay. Alright, saya nak masuk dalam section ikon dan testimoni. Sebelum tu saya nak jawab 2 soalan yang ada kat sini. Okey. Maaf bertanya, saya adalah ex peserta NCR 2021. Boleh mohon lagi tahu. Okey, kalau puan dah masuk khusus Empower NCR sebelum ini,
tahun ni tak boleh daftar dah. Pasal nombor IC puan dah dalam sistem, NC akan check, dia akan kata puan memang sudah masuk kelas, yang ni tak boleh masuk dah. Okay. So kalau sudah masuk program before ni, tak boleh lah. Then would it be possible to get in touch with you for consultation? Boleh puan, saya akan bagi contact detail office saya. Puan boleh contact kami dan saya akan cuba mungkin untuk bantulah. Okay. Alright, ini success story kita orang. So ini Cik Mizal ni dia baru 23 tahun. Dia dah masuk program ni masa PKP. Dia dah buka 3 kedai sekarang dan dia tengok dia buat sebelum masuk program ni dia jual peralatan permainan lah di pasar malam. So masa PKP pasar malam dah tutup dah, tak ada kedai apa. So dia masuk kursus ni, dia belajar macam mana nak baiki phone dan laptop, dan dia buka kedai sendirilah. So sekarang dia ada 7 pekerja. And as you can see, ini ada pendapatan 300,000 sebulan. Kita also ada fotografi, kita ada kursus pengendalian jentera berat. Tengok 8 kali ganda peningkatan pendapatan, semua tu adalah. Okey, yang ini bukan rekaan semata-mata, yang ini memang diaudit oleh kerajaan. Ini dia akan pergi tengok dia punya buku yang logbook. Tadi saya kata kita akan buat pantauan kan. Kita akan pergi ke premise business, kita akan check dia punya bank statement, kita akan check dia punya buku rekod, make sure dia memang ada business, ada peningkatan pendapatan, semua tu kita check. So yang ini bukan nombor rekan-rekan semata. Dan kita ada yang pendapatan yang di seberang Perak Utara dia buat baiki kereta, sekarang ada peningkatan pendapatan sampai 11,000. Yang suri rumah ni dia learn buat bakery pun tengok ada pendapatan hingga 16,000. Ini kursus jahitan. So yang ni dia memang sudah buat kursus jahitan, tapi lepas program ni dia learn buat untuk corporate. So corporate, dan dia sekarang pendapatan dah lebih 40,000. So yang ni semua success story lah. I just want to show you the success stories. Okay, so saya nak stop kat screen ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat, okay, kursus ini kita akan start bulan depan. Okay, dia terbuka kepada rakyat Pulau Pinang dan Perak between 18 tahun sampai 45 tahun. Kalau lebih dari 45 tahun, okay, boleh apply lagi, tapi dia akan filter oleh NCA. NCA kalau kata dia boleh terima, kita akan terima. Tapi opening untuk 18 hingga 45 tahun. Okay, mesti di kategori B40. B40 means pendapatan keluarga di bawah 4,850, boleh register, boleh masuk. Okay, kita ada khusus keusahawanan. Dan sama firma hey, anak saya ni dah 20 tahun, dah graduate, ada diploma, tapi dia tak ada kerja macam mana. Okay, kita pun ada dalam khusus kemahiran. Okay, khusus kemahiran ni kita fokus untuk youth yang nak masuk bidang pekerjaan. Kita ada banyak majikan di Pulau Pinang dan Perak yang tengah cari pekerja. Kita boleh train dia orang untuk masuk kerja dan kita akan jaminkan pekerjaan dia sampai untuk 1 tahun. Lepas 1 tahun, kalau majikan renew dia punya kontrak, dia boleh continue lah. Tapi apa yang kita kata, kalau dia nak masuk kerja, kita boleh bantu. Asalkan dia lebih daripada 18 tahun, okay, dan penduduk di daerah-daerah di Pulau Pinang atau Perak. Okay, apa lagi questions? Kalau puan-puan dah participate dalam previous program, Empower NCR program, kita tidak boleh terima anda untuk program tahun ini. Okay, satu. Okay, apa lagi question? Same goes to Jom Niaga, betul. Kalau dah participate dalam Jom Niaga, pasal IC puan-puan atau tuan-tuan dah masuk dalam sistem NCIA. So, bila puan register untuk program tahun ini, bila kita hantar puan punya nama dan IC, dia akan check dalam sistem. Kalau sistem akan kata puan dah masuk program sebelum ini, then puan tak boleh masuk program ini lah. So ini untuk Puan Nurul yang tanya soalan. Kalau dah masuk previous program. Okay, Puan Alita, terima kasih. Tak ada masalah. Okay. Sorry, selalunya jadual khusus bertindih tak? Bertindih macam mana? So khusus biasanya
satu orang peserta hanya boleh ambil satu kursus sahaja. Dan setiap kursus ni akan berlangsung pada hari hujung minggu lah, Sabtu atau Ahad based on schedule yang kita ada. So bila you dah register, dah pilih kursus, kita akan bagi jadual untuk kursus tu. So puan boleh check untuk kursus tu yang mana you boleh datang. Okay, tapi kehadiran tu pentinglah. Kehadiran puan kena ada lebih kurang 80% ke atas, baru starter kit kita akan bagi. Kalau puan masuk satu kelas satu hari dan ambil cuti 3 hari, tak boleh lah. Okay, so yang tu penting. Alright, so kelas bertindih ada. So for example, kalau ada kursus aircon, dia akan berlangsung di location A. Kursus masakan akan berlangsung di location B. Setiap kursus ni akan berlangsung di daerah yang itu saja. Kalau puan register di Barat Daya, kursus ni mungkin berlaku will be happening in Gatmara atau PSDC. Kalau Timur Laut mungkin Gatmara Timur Laut lah. So ikut daerah saja. Kita takkan keluar daerah. Alright. Apa yang perlu kita buat sekarang untuk join? Okay. Untuk join sekarang, kalau puan boleh scan QR code ke screen ni and register Google Form. Hari Isnin, pegawai kami akan contact puan untuk interview terus. Okay. Pasal program ini kita akan tutup untuk pendaftaran hujung bulan ini. Okay, kita akan tutup dah. So kalau berminat, tolong register sekarang. Kalau puan tak boleh scan QR code, tak ada masalah. Kat screen saya akan share nombor untuk pegawai kami, Encik Abu dan Cik Syamila. Tolong call nombor-nombor ni. Okay, dan dia akan bantu puan-puan untuk register lah. Okay, so yang ni soalan untuk Suk Ching Chong. Okay. Okay, sebab saya bina untuk 2-3 kursus, semua ada basic sebab nanti next time tak boleh join. Okay, ya. Yeah. Puan boleh pilih satu kursus sahaja. Okay. So, I memang tahu ada yang berminat untuk ambil 2-3 different kursus. So, puan hanya dibenarkan untuk ambil satu kursus sahaja. Lepas ambil kursus ni, kita akan pantau lah. So, kalau puan register untuk satu kursus tapi tak datang, okay, puan tak boleh register untuk program untuk tahun depan pun tak boleh register dah. Okay. So yang ni kalau register, make sure puan attend lah. And puan hanya boleh ambil satu kursus saja. Let me repeat that again. One peserta, satu kursus saja. Okay. Alright. Ada apa-apa? Contoh untuk kursus masakan, saya dah ada produk sambal, pernah join kursus online untuk retort dan macam. Untuk advance marketing memang bidang saya. Okey, bagus. Puan, so mungkin puan kita akan consider puan ni dalam kursus ni kita ada 3 kategori kan. Tadi saya beritahu tadi kita ada 3 kategori. Kategori 1 memang orang yang tak ada basic langsung tak ada tapi dia nak belajar macam nak buat bisnes, yang tu kita ambil kategori 1. Kategori 2 mungkin puan-puan tuan-tuan dah ada bisnes sendiri tapi small scale buat dari rumah. Kan SSM tak ada, so mungkin like cash business lah macam, okay. Yang tu kita akan ambil kategori 2. Yang kategori 3 mungkin tuan-tuan puan-puan dah ada satu kedai atau ada yang stall kecil, ada bank account semua, ada produk sendiri tapi tak tahu nak perkembangkan business to the next level. Macam mana nak export, macam mana nak buat dapat halal certificate. Yang tu semua mungkin tuan-tuan tak tahu, puan-puan tak tahu. Yang tu pun kita akan ajar lah. So ikut kategori atau level lah. So kalau puan berminat, tolong contact kita. Kita akan help puan untuk register. Alright. Yang tu last question. Ada apa-apa soalan tak? Encik Zil, maksudnya yang kata daripada 3 kategori tu, mana yang memang kita kata dalam kategori yang advance sikit lah, maksudnya dia just untuk kembangkan lagi dia punya tu, dia punya perniagaan tu, tapi kategori ni dia based on yang interview nanti. Maksudnya dia orang daftar dulu, lepas tu nanti pihak NCR akan call dan interview, so waktu tu baru diletakkan dalam kategori ke?
Betul. Pasal itu saya minta tuan-puan dan puan-puan untuk register dulu. Kalau once you register, kita akan panggil untuk interview. Masa interview kita akan ada banyak soalan lah. Kita akan tanya apakah pendapatan, ada bisnes SSM sudah ada ke belum, what's the business, produk sendiri ada tak. Itu semua kita akan buat questionnaire. Lepas questionnaire, kita akan masukkan peserta ini dalam kategori 1, 2, 3 based on dia punya answer. So yang paling tinggi ni kategori 3 lah. So level dia tu tinggi sikit. So kita akan memang akan ajak like next level lah. Macam mana nak buat halal certificate, macam mana nak ready for it. So yang macam mana nak export, macam mana nak buat packaging sendiri, branding sendiri, nak register dengan My IPO ke apa ke. Yang tu semua kita akan ajak. So yang tu level like high professional level sikit lah. Alright. So I hope that answer the question. Okay, faham. Okay. Ada apa-apa lagi soalan tak? So total untuk program ni adalah 2 tahun? Program ni akan 2 tahun, tapi kita akan technically kalau puan-puan dah register, khusus ni akan 3 bulan. Lepas untuk hard skill tu 3 bulan, soft skill lagi 3 bulan. Lepas 6 bulan tu kita akan buat pantauan untuk 1 tahun lah. So puan-puan akan with us untuk 1,5 tahun. Yang additional 6 month tu mungkin kita akan jadikan puan-puan kalau dah business successful semua, kita akan jadikan puan-puan as a mentor untuk ajak orang lain macam mana nak buat business. So you akan jadi macam like train the trainer lah. Pasal you dah buat hands on, so you ada experience, you ada contact, you ada hands on experience semua kan. So kita akan jadikan participant kami ni as a one of guide atau mentor untuk other participant yang still struggling. So saya summarykan balik, khusus ni dia akan ada 3 peringkat. Satu peringkat tu peringkat yang hard skill yang diorang kena belajar kemahiran lah. Yang tu 3 bulan hingga 6 bulan, betul? Betul. Okey, dan semua kelas tu akan berlangsung hari Sabtu dengan Ahad. Betul. On weekend saja. Okey, kemudian fasa yang kedua lebih kepada soft skill yang diorang kena belajar macam mana pengurusan keuangan dan sebagainya berkenaan dengan dia punya perniagaan lah. Yang tu 3 bulan. Betul. Okey, dengan yang peringkat yang ketiga lebih kepada pantauan di mana semua peserta tu nanti akan buat bisnes dia seperti biasa, cuma akan ada pantauan daripada pihak NCIA lah. Betul. So dekat sini diorang akan pergi macam kita kata macam buat spot check, pergi dekat rumah ataupun dekat kedai macam tu Betul. Itu 6 sehingga 1 tahun. Betul. 6 bulan sehingga 1 tahun. Okay. Betul. Faham. Dan selepas tu bila mereka dah complete, baru dia akan ada final stage dia, final fasa dia adalah di mana mereka akan dapat kit permulaan perniagaan. Tak payah tunggu sampai final stage pun. Dah habis khusus hard skill tu, yang first 3 bulan tu, kita akan bagi starter kit. Pasal starter kit ni kita nak bantu you nak start business. Takkan saya nak tunggu sampai you habis semua baru nak bagi kan? Oh, jadi dia kena complete kan fasa pertama yang 3 hingga 6 bulan untuk hard skill tu. Betul. Dia pasal masalah tu kita akan tengok you punya commitment, attendance semua okey, kita akan dah bagi starter kit dah. So lepas tu kita nak help you to kembangkan business. So kita memang nak bagi kit awal-awal lagi. So it's easier untuk participant untuk develop business dia. Okey, faham. So bila ada kit tu baru diorang akan pantauan tu berdasarkan macam mana penggunaan starter kit yang kita bagi itulah. Starter kit, knowledge, soft skill yang kita bagi. Pasal soft skill pun kita nak bagi aplikasi nak record book untuk kita panggil. Kita ada satu aplikasi dari MDEC yang ada buku kira-kira tu. Buku kunci kira-kira dari MDEC kita nak bagi percuma untuk participant. So dia boleh gunakan buku ni untuk record dia punya hari ni apa saya punya expenditure, saya pergi Tesco beli barang ni berapa, saya pergi market beli barang berapa, dan saya dah jualan untuk hari ni berapa. So you start recording. Kita nak participant kita ni ada disiplin sikit untuk record. Pasal apa? Lepas program ini memang NCR ada banyak
grant program. NC memang NC ada partner dengan 4 bank yang boleh bagi business loan untuk murah-murah. And also yang business bila participant dari program ni ambil business loan, NCIA akan subsidize 2% daripada interest itu, NCIA akan subsidize lah. So ada banyak program lepas ni yang kita akan ajar participant macam mana nak apply, macam mana nak yang tu semua, buat tu semua kita akan ajar. So oleh itu kita minta participant ni untuk develop the discipline sikit lah nak buat rekod semua tu. So at least kita akan bantu you untuk develop your business. Okay, faham. Okay, perempuan ada soalan lagi ke? Jelas ke? Atau ada lagi soalan yang nak ditanya? Okay, saya akan bagi nombor telefon saya sekali. Kalau Encik Abu atau Cik Syamila busy sikit, kalau perempuan nak contact atau WhatsApp soalan, boleh WhatsApp ke sana. Kalau tak sempat nak tanya hari ini, boleh WhatsApp ke saya, tak ada masalah. Direct ke saya. Nombor saya 016 482 3528. So number again 016 482 3528. Nama saya Bel Muruga yang ada dalam skrin ni tadi ada kan? Okey, itu nama saya. So boleh WhatsApp ada apa-apa soalan lah. Okey. Ada apa-apa lagi soalan tak? Kalau tak, saya nak boleh habiskanlah untuk hari ni. Okay, perempuan ada lagi soalan? Last kita panggil untuk bagi soalan. Kalau ada, perempuan masukkan terus dalam Q&A ya. Sebab yang ni taklimat ni, sebab kita untuk program ni tarikh tutup dia adalah hujung bulan ni, maksudnya 28 Februari. 28 Februari adalah tarikh tutup untuk program pendaftaran program NCER ni. Jadi perempuan boleh berdaftar. Okay, so kalau kata lepas ni ada apa-apa, okay, ada soalan Cik Vil? Okey, apa kriteria umur lebih dari 45 tahun? Okey. Kalau umur dari 45 lebih dari 45 tahun, sebenarnya dia nak tengok business apa and commitment level lah. Kalau boleh dapat commitment level dari participant. Okay, ada yang, let's say for example, I'll give an example lah. Yang bersara dari tentera. Okay, dia ada bersara dari tentera, dia memang 40 tahun, 45 tahun yang lebih kan. So memang dia pun ada masuk program. So kita tengok physical fitness, bila puan masuk atau tuan masuk dalam untuk interview, pihak NCIA yang decide dia akan tengok, dia kata okay yang ni boleh buat, kita akan boleh register lah. Okay, so yang tu untuk kriteria 45 tahun ke atas. Saya tak kata tak boleh ambil, tapi kita kena buat interview dululah. So yang soalan kedua, untuk khusus retort memang di SPU sahaja ya. Tak, khusus retort bila kita propose dulu sebelum ni memang permintaan tinggi di SPU. Tapi sekarang permintaan untuk retort satu Pulau Pinang dah ada dah. Perak pun ada yang nak minta retort. Pasal semua nak buat packaging makanan tu ada. So kalau setiap daerah mungkin kalau ada permintaan tinggi untuk retort kita akan buat. Kalau minimum satu kursus kena ada 10 orang lah ikut daerah. Kalau 10 orang ada dalam setiap daerah, saya akan buat kursus retort di setiap daerah. Okay. Tapi bila puan register, puan mention dalam comment section tu yang puan nak buat kursus retort lah, dan kita tahu. Okay. Untuk soalan. Okay, Mr. Bell, can you post your contact on screen? Yes, I can. I'll put it in the chat. Okay, to host and panelists to everyone. Okay, kalau puan-puan check chat, saya akan masuk nombor saya. Okay, nombor saya dah masuk dalam chat dah. Alright. Okay, Puan Lalita, sir, could you please repeat your number again? Yes, nombor saya 016 482 3528.
Okey, saya dah masuk dalam chat sekali untuk semua. Okey, ada apa-apa soalan lagi tak? Okey, kalau tak ada, saya serahkan dekat Pak Hanis. Okey, baik. Terima kasih Encik Vil. Terima Okey. kasih. So kita harapkan penerangan daripada Encik Vil ni clear lah untuk puan-puan tahu sedikit berkenaan dengan program NCER. Okay, so kita harapkan puan-puan siapa yang betul-betul berminat dan memang tak pernah menyertai lagi program NCER ni, Empower NCER ni, puan-puan boleh berdaftar. Boleh scan terus, Encik Vil masih ada lagi dekat skrin tu, boleh scan terus QR code tu dan daftar terus. So bila puan-puan daftar, puan-puan kena, lepas tu puan-puan kena alert dengan telefon sebab akan ada sesi interview. Okay, puan-puan kena alert. Bukan kata puan-puan sudah berdaftar, tapi puan-puan kena melalui sesi interview untuk pihak NCER kategorikan puan-puan di dalam kursus apa dan di mana kursus tu akan dijalankan lah. So dia akan ada maklumat-maklumat yang tertentu yang puan-puan kena tahu. Setiap orang berbeza. Okay, so sebab tu penting puan-puan kena angkat telefon dan melalui sesi interview ni dulu ya. Okay, so kalau kata tak ada apa-apa lagi soalan, so saya rasa kita boleh tamatkan kita punya sesi taklimat pada petang ni. Terima kasih pada Encik Vil dan tim Knowledge yang bersama-sama dengan NCER. Okay, so terima kasih juga pada puan-puan semua yang meluangkan masa dan saya tengok semua maintain lah, tak ada yang keluar saya rasa. Okay, diharapkan puan-puan boleh daftar dan jika ada lagi kita kata kawan-kawan ke ataupun anak-anak puan-puan yang masih belum yang dah graduate tapi tak bekerja lagi, yang dah habis belajar, yang umur dah cukup 18 tahun masih mencari pekerjaan tapi memerlukan kursus-kursus tertentu, minta daftarlah. So ini salah satu usaha kita lah untuk kita nak mengurangkan kadar pengangguran dan kita pun nak meningkatkan ekonomi komuniti. Okay. So terima kasih Encik Vil. Terima kasih Pak Hanis. Ya. Terima kasih juga pada puan-puan semua. Terima kasih pada tim PwC sebab support. Okay. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.